dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita di bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hebat tak hebat Al-Quran ini? Waktu yang diturunkan juga waktu yang sangat cantik. Bila? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu pula malam ke siang? Malam ke siang? Malam. Malam tu pula malam special sangat. Dah diturunkan hari itu dan kena sangat sempurna dengan turun Al-Quran hari itu. Kalau kena beribadah di malam tu sempurna dengan turunnya Al-Quran, pahalanya dilipat ganda seperti 1000 bulan. Itulah dia kehebatan Al-Quran yang tadi kita dalam solat baca Al-Fatihah daripada Al-Quran dan Al-Imam membacakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah, sangat hebat, sangat hebat. Jom kita tengok ayat Al-Quran, kehebatan Al-Quran yang ada kaitan dengan Ramadan juga. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah yang ayat yang menceritakan tentang kehebatan Al-Quran daripada bahasanya dan juga kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuha, wahai, wahai. Dua kali wahai situ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak panggil, dan sudah tentu di situ kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila ya ayyuhalladzina amanu, apabila ya ayyuhalladzina amanu ada benda yang nak diberitahu sehingga wajib kita beramal dengannya, atau ada benda nak beritahu daripada larangan sehingga kita kena tinggalkan dia. So benda baik kena buat lepas benda ni, atau benda tak baik tinggalkan. Ada benda lah nak beritahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Dari sudut bahasa yang saya kata tadi, Quran hebat sangat dari sudut bahasa. Amanu maksudnya istilah yang kemudiannya, dari sudut istilah maksudnya yang telah beriman. Wahai mereka-mereka yang telah beriman. Dari sudut bahasa itu daripada perkataan amina ya'manu amnun wa aman. Bahasa Melayu kita pun amanlah. So dia telah aman, dia akan aman, keamanan. Kemudian mari kata imbuhan. Kata imbuhan seperti mengterkanaan, ditambah di hujung jadi aman, mengamankan. Atas bentuk af'ala yuf'ilu if'al, jadi amana yu'minu iman. Kalau aman jadi mengamankan. Dia telah mengamankan, dia akan mengamankan pengamanan. Jadi amana yu'minu iman, dia telah mengamankan, dia akan mengamankan pengamanan. Itu dari sudut bahasa. Mengamankan maksudnya, atau pengamanan. Sehingga mukmin iaitu orang yang mengamankan. Kemudian jadi istilah yang kemudiannya iaitu percaya. Percaya. Baik, apa yang saya nak beritahu di sini, hubung kait yang saya kata Quran hebat yang diturunkan pada waktu yang baik, malam yang baik. Kena malam tu 1000 bulan kita. Bahasa itu iaitu orang yang percaya kepada rukun iman, kepada Allah, malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar. Rukun iman yang 6 itulah. Percaya kita disebut sebagai mukmin, dan orang itu dikaitkan dengan aman. Orang beriman dia aman. Pada waktu aman dia aman, pada waktu tidak aman pun dia aman. Kerana keamanan, ketenangan itu di sini. Di sini. Sebab tu orang beriman pada musibah bila-bila pun, time-time musibah, orang beriman dia tenang saja. Kalau dia benar-benar beriman, dia percaya kepada apa-apa ni, para ghaib ni, janji Allah ni ada, hikmah ni, apa semua ni, dia tenang, dia aman. Dan dia pergi kepada kata imbuhan tadi, mengamankan lagi dalam, iaitu orang beriman bukan setakat dia aman, malah dia mengamankan. Sekira-kira kalau ada orang beriman di situ, jangan bimbanglah. Orang beriman kalau ada di situ jangan bimbang, dia sebagai pengaman. Sama juga konsep dia yang tadi dari sudut sorof Islam, daripada salima yaslamu salam, dia telah selamat, dia akan selamat keselamatan. Tambah menankan aslama yuslimu Islam, dia telah menyelamatkan, dia akan menyelamatkan. Penyelamatan muslim, orang yang menyelamatkan.
Kira-kira dari sudut bahasanya begitu orang yang telah mengucaplah, tetapi dari sudut bahasanya dalam, iaitu orang Islam kalau ada, dia bukan setakat selamat, malah dia menyelamatkan, juga dia mengamankan. Itulah dia kita dari sudut bahasa, dan itulah juga hakikatnya orang Islam. Kalau orang Islam ramai, kalau orang Islam menguasai, kalau orang Islam memerintah, dia bukan setakat negara itu aman, malah dia boleh mengamankan, dia boleh menyebarkan kebaikan, menyelamatkan orang lain di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, itulah dia. Kita ni mudah-mudahan yang dikatakan kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beriman, bahasa yang Allah guna, yang saya kata tadi, Quran diturunkan, bahasa Quran tu sangat indah, sangat cantik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa. Kutiba, difardukan, alaikumusiyam, ke atas kamu berpuasa. Sama yasumus saum, tiba-tiba jadi siam, yang kata kamu kena buat ni, kamu kena buat ni. Maksudnya kalau saum tak makan tak minum, tetapi siam bunyi dia lain kan, dari sudut sorah tu pun ada beza kan, ya. Siam maksudnya bukan setakat tak makan tak minum, tetapi mata juga kena jaga, telinga juga kena jaga, mulut juga kena jaga. Yang kira-kira begitulah baru dapat pahala, begitulah baru yang Allah nak kehendaki. Dan begitulah yang mulut tak makan tak minum, tetapi mata jaga, telinga jaga, mulut jaga, begitulah yang Allah kehendaki di bulan Ramadan ni. Itulah yang kita buat. Kalau tak buat begitu, boleh jadi yang dalam sebuah hadis mafhumnya, ramai orang berpuasa tapi dia tidak dapat, melainkan lapar dan dahaga saja. Sebab mulut tak makan tak minum, tapi mata tengok apa tu, telinga dengar apa tu, mulut kata apa tu, dia tak jaga, kena jaga. Dan itulah yang difardukan. Cantiknya bahasa Arab ni lagi, yang saya kata diturunkan di bulan Ramadan, waktu baik, malam baik, kena kita beramal malam tu, 1000 bulan kita beribadah. Quran itu hebat dari sudut bahasanya lagi. Saya nak sebut, Allah sebut kutiba alaikum, difardukan. Siapa yang memfardukan? Ayat ni dalam bahasa Malaysia disebut ayat fesif, tak disebut pelakunya. Tak disebut pelakunya, seperti dalam bahasa Melayu dibunuh. Siapa bunuh? Tahu-tahu tengok tergolek dah. Dilanggar. Siapa langgar? Tengok-tengok kena dah. Dimakan. Siapa makan? Tengok-tengok habis dah. Maka dalam bahasa Arab ni disebut majhul fi'ilnya. Fi'il majhul. Kutiba, difardukan. Falsafah dijadi atau diguna fi'il majhul, 3 kemungkinan. Pertama, kalau tak disebut pelakunya, seperti dibunuh, dimakan, dipukul, ditumbuk, dilanggar. Sama ada yang pertama kerana memang tak tahu. Siapa tumbuk, siapa langgar, tak tahu. Atau kemungkinan kedua, tahu tapi tak boleh nak sebut juga kerana takut. Hingga akhirnya dia buat-buat tak tahu. Siapa bunuh? Siapa ambil? Tak tahu. Sedangkan dia tahu. Tapi kalau nak beritahu, nanti orang cari. Nak pergi report ke, dia pergi cari siapa report tu, yang tukang report tu. Akhirnya dia buat tak tahu. Tahu tapi tak berani beritahu dia, tak sebut pelakunya kerana takut. Kemungkinan ketiga kerana nak mengagungkan, litta'zim, yang mana di sinilah kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa, yang tak makan tak minum, mata telinga kena jaga itu. Siapa yang memfardukan? Siapa memfardukan? Siapa lagi? Siapa lagi? Takkan tak tahu. Allah lah yang memfardukan benda ni. Kira-kira kalau tak sebut pun dah maklum. Sehingga puasa ini macam ibadah lain juga, termasuk dalam al-ma'lum minad din bid darurah, benda yang dah diketahui dalam agama dengan senang. Dia orang Islam yang insya-Allah dia tahulah puasa itu wajib, Allah yang suruh. Dia orang Islamnya dia tahulah sembahyang itu wajib, Allah yang suruh. Dia orang Islam dia tahulah zakat ke haji ke itu wajib, Allah yang suruh. Dia tak akan petikai, ni siapa buat? Ni siapa suruh? Ni siapa suruh? Bulan puasa ni buat apa? Hei, orang Islam ke orang apa ni? Dia mesti tahu. Kalau ingkar benda tu, dia boleh terkeluar daripada Islam. Sebab benda ni maklum. Sebab itulah ayatnya kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Sebab benda ni maklum. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Cantiknya bahasa.
Al-Quran yang diturunkan pada waktu yang baik, malam yang baik, kena malam tu 1000 bulan kita. Bahasa kutiba alaikumus siyam, difardu seperti telah difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. Tengok ayat tu, susun ayat tu. Kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana telah difardukan kepada orang-orang sebelum daripada kamu. Nak beritahu apa ni? Nak beritahu apa ni? Ulama sebut dua kemungkinan. Pertama, sebagai jangan nak beritahu, jangan kamu kena rasa adil Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kamu yang tak makan, tak minum, mata telinga kena jaga ni, berat. Orang dulu pernah kena dah. Orang dulu pernah kena dah. Jadi kamu jangan berasa alamak kita umat Muhammad ni syariatnya orang dulu lagi berat. Malah kalau nak kira umat Muhammad, yakni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, nisbah kepada syariat dia lagi ringan kalau nak kira-kira. Allah sendiri sebut, al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang banyak benda yang Allah ringankan. Kalau nak berbanding dengan dulu, cara taubat dia macam mana? Kalau nak banding dengan dulu, kalau pakaian kotor nak kena buat macam mana? Lain. Kalau umat dahulu harta ghanimah itu kena buat macam mana? Lain. Lagi berat. Tetapi kita ni sebenarnya dah ringan dah. Dan alhamdulillah orang dulu dah kena, kita pun kena. Kemungkinan kedua di sini ulama sebut kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti mana telah difardukan kepada kamu, sebagai nak beritahu bahawa orang dulu telah difardukan kepada dia boleh buat, dan juga difardukan kepada kamu pun boleh buat. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat terdahulu dia boleh buat, dan juga telah difardukan kepada kamu pun boleh buat. Maknanya apa? Orang dulu boleh buat, kita pun boleh buat. Maknanya apa lagi? Orang lain boleh, kita boleh. Ini dia panggil apa? Satu benda yang dalaman. Kalau kita boleh kata begitu, dia pun makan nasi, kita pun makan nasi. Tengok ayat. Dia 2 tangan, kita pun 2 tangan. Dia 2 kaki, kita pun 2 kaki. Dia 10 jari, kita pun 10 jari je. Dia urat darah tulang dia sama je. Bukan orang kata dia, wah dia bolehlah urat besi tulang dawai, ataupun urat dawai tulang besi. Mana ada, sama saja. Kira-kira kalau begitu orang dulu boleh, kita pun boleh. Ini dia panggil apa? Penting untuk seseorang itu nak buat sesuatu yang barangkali kalau macam ni cara beritahu begitu, atau memang kita pernah buat. Seperti kalau puasa ni, tak payah cerita orang dulu. Kita dah umur berapa? Tahun lepas kita puasa. Kita dah selalu buat Isnin Khamis pun kita puasa. Oh lagi senang, tak payah cerita umat dulu dah. Okey. Itu dia panggil apa? Kalau dah memang pengalamannya ada, itu lagi kuat. Dia pernah sampai, dia pernah buat, dia pernah itu. Tapi kalau tak pun paling kurang, bacalah buku, beritahulah, ceritalah kepada anak-anak, ceritalah kita dulu. Pergilah sekolah, senang ni sekarang ni banyak. Dulu kami nak pergi sekolah jalan kaki, gelap, lampu pun tak ada, babi melintas, bewak melintas, ulat tedung pun ada, apa semua. Kita nak cerita ni supaya anak semangat pergi sekolah, tu je. Maknanya kita dulu lagi dahsyat. Sekarang ni dengan van mari ambil sekolah dekat apa semua. So itu maksudnya sebagai apa? Sebagai nak memberi semangat. Cerita, kita kena banyak cerita, banyak membaca. Kalau pun mungkin kita tak pernah buat. Saya orang Semanggul. Satu kali air tak naik, hujan tak turun banyak, air tak naik dalam petak bendang saya. Sebelah tu parit tapi air tak naik. Petak sebelah tu air banyak, tapi dihalang oleh batas bendang yang dia mari daripada palung lain. Tempat kami panggil palung, parit dia jugalah maknanya. So air dia banyak. Lalu saya kata, Pak Teh, jiran sebelah petak, air ni buka sikit batas ni, nak bagi masuk air bendang saya ni, petak saya tak boleh. Bukalah sikit, sekejap je bagi ada air tu, tak boleh. Allah, saya tengok kepada benih padi yang dah ditabur tu tak naik. Masa tu kami baru nak mula-mula tabur. Sebelum tu pakai cucuk kuku kambing ni, cucuk tu. Alamak, air tak naik ni macam mana ni? Saya rasa macam nak kiamat tu. Lalu saya pun pada tu belajar di Pakistan 9 tahun. Cuti berjalan. Satu kali saya berjalan di tempat padang pasir, Gunung Ganang, sebelah tu juga ada orang menanam gandum, juga nanti buah anggur
dan ada yang dah menjadi sehingga dijemur jadi kismis. Jadi ada gandum, ada padi, yang mana di tempat tu tak ada air, tapi boleh tumbuh ni. Lalu saya tengok macam mana dia orang buat ni, macam mana ni gandum apa ni. Rupa-rupanya tuan kebun tu, tuan ladang tu, dia punggah air daripada gunung sebelah, pakai kaldai dengan ditaruh air tu dalam kulit kambing, namanya kirbah. Kulit kambing macam plastik je, macam tong lah akhirnya, tapi dia tak ada tong, dia ni jenis manual dulu punya. Dia orang pakai lagi benda tu, kulit kambing bergulung-gulung, bertong-tong lah kita kata, dalam kaldai. Ambil daripada gunung sebelah, punggah nak buat naik tempat tu, padang pasir tu, dia tuan syuh, ambil pula, syuh, ambil pula. Akhirnya ada air, bertakung, tanam gandum, tanam padi, tanam kismis. Saya yang tengok keadaan tu, teringatlah saya buat benda, rasa macam nak kiamat dah hari tu. Rasa macam nak kiamat. Allahu Akbar. Sebelah petak saya tu parit, tapi ni cerita tak ada orang sebut, tak ada orang cerita. Kalau saya kata tak payah mesin-mesin, ambil satu baldi je, timba tu, bung, tak sampai sepagi saya rasa dah ada air dah petak saya. Tapi dia panggil inilah dia, tak ada orang cerita. Kama kutiba alal ladina min, orang dulu boleh buat, kamu pun boleh buat. Tak ada orang cerita. Jadi saya lemah, macam mana ni padi aku ni, padi aku. Satu cerita. Satu keadaan lagi, saya juga di masa di sana dalam belajar tu, satu kali bawa kereta, tayar pecah juga di padang pasir ni. Akhirnya alamak, macam mana ni tayar pecah ni, padang pasir ni macam mana. Dalam duk bawa slow-slow begitu, ada tukang kedai tampung tayar. Ya Allah nak tunjuk ni, kebetulan dekat pekan dah, depan tu sikit lagi, depan tu pekan sikit lagi, sebelum nak masuk tu ada kedai tampung tayar. Yang mana kedai tampung tayar tu, bila saya berhenti kata tayar rosak, angin dah pancit ni, dia buka macam biasalah, tapi nanti dia nak rendam, nak tengok di mana ada bocor. Saya tengok dia nak rendam pakai apa ni, nak tahu macam mana bocor kat mana, bocor kat mana ni, padang pasir ni, mana pada besen besar ke apa ke, tak ada ni, kolam ke apa ke, tak ada. Dia nak tahu bocor, dia buat macam mana tahu, lama-lama berjumpa kat dia, sini bocor punya, dia tampal lah. Hak tu pun ajaib dah, guna helio. Lepas tu dia nak pump basikal. Saya kata, ya Allah, aku tak pernah buat ni, macam mana ni, tak pernah buat ni. Dia kata boleh. Ijaz sakti hai, ye hamara traktor bhi hai ijaz sakti. Dia kata boleh, kami punya traktor, tayar traktor besar tu kami pump pakai ni. Ya Allah, akhirnya dia pump, elok je masuk. Tak pernah dibuat, orang lain pernah buat, dan baru ni pecah tayar sungguh. Saya beli pump hak RM9 tu, hak yang mainan budak-budak, tayar pecah, saya pump. Ada jiran tengok, bolehkah? Bolehkah? Kejap-kejap dia keluar, bolehkah? Bolehkah? Kama kutiba alal ladzina, orang dulu boleh buat, saya dah pernah buat, saya dah pernah tengok, boleh, elok je. Ini dia panggil. Tentang tarawih saya nak beritahu, alhamdulillah malam ni ramai. Saya dah tengok di negara-negara seperti Pakistan, makin ramai 10 malam terakhir Ramadan, jangan tanya, tak ada ruang. Tak ada ruang. Nak semua pakai nak iktikaf. Yang infaknya tak usah kira lah. So kita pun boleh buat maknanya. Kalau kita kena takbir lah, tadi pun saya dengar iklan daripada pengurusi, masya-Allah. Mudah-mudahan masjid ni dan imam baca baik, masya-Allah. Makin ramai. Orang lain boleh buat di negara lain, dan orang kata di Selangor ni khususnya makin baik, makin ramai, dan PKP pun dah makin longgar, dah sah pun boleh rapat. InsyaAllah. Maka puasa tadi kita boleh buat, la'allakum tattaqun, pastilah kamu akan bertakwa. Pasti la'allakum, pasti. Sama-sama kita semoga, tetapi bila Allah cakap dia tinggi, dia dengan makna pasti. Sama-sama kita, semoga saya sampai. Dia jauh, dia sampai lambat. Betul, semoga saya sampai. Dia tak sampai. Betul, tadi hujan, mungkin banjir, dia tak sampai. Sebab dia kata dah, semoga saya sampai. La'alli asilu, semoga saya sampai. Tetapi kalau orang memang sebelah masjid, dia nak kata semoga saya sampai, tiba-tiba takkan tak sampai. Dia tak cakap begitu pun mesti sampai punya lah. Berapa langkah je kaki ke masjid ni. Apatah lagi dia memang dekat, apatah lagi dia memang orang atas.
Apatah lagi dia memang duduk dalam kawasan masjid ni, memang mesti kena sampailah. So Allah Subhanahu wa taala yang bercakap la'allakum tattaqun, pasti kamu akan bertakwa. Jadi takwa tu apa? Takwa kamu akan jadi baik, selamat di dunia dan di akhirat. Takwa itu juga kamu akan masuk syurga tanpa masuk neraka. Masuk syurga tanpa masuk neraka. Sebab orang beriman, kalau dia beriman betul, alhamdulillah, tapi mata tengok, telinga dengar, mulut cakap entah apa-apa, tak sempat taubat, piak mati. Kalau Allah tak ampun, masuk neraka. Cuma tak kekal. Ahli sunnah wal jamaah, itulah i'tiqadnya. Orang beriman tak akan kekal dalam neraka. Dia boleh masuk neraka tapi tak kekal. Cuma cerita masuk neraka, jangan bercita-cita sekali pun sehari kau okey, tak apa, yang penting masuk syurga. Jangan. Neraka di sana punya hari dia lain. Sehari di sana ka alfi sanatin mimma ta'udun, sehari di sana 1000 bulan, 1000 tahun di sini. Kita bilang sini 1000 tahun, di sana baru sehari. So jangan main. Ini cerita berat. Oleh sebab itu, kalau tak nak masuk neraka, inilah dia bulannya. Bulan untuk kita terus masuk syurga direct tanpa masuk neraka, menjadi sebagai kerana atau menjadi orang bertakwa yang Allah janji. Nak tak boleh macam mana, rukuk sujud, rukuk sujud, rukuk sujud. Dan Nabi sebut man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa kerana beriman dan kerana berkira-kira. Ihtisab dalam bahasa Melayu kita dulu hisab disebut. Hisab ni kira, campur, bahagi, tolak tu. Sekarang panggil matematik. Ihtisab maksudnya kira-kira. Maksudnya dia berpuasa kerana percaya kepada Allah dan kira-kira. Sebab apa kira? Sebab ada bilangan, ada bilangan. Tarawih berapa rakaat? Kemudian nanti satu huruf 10 pahala. 3 huruf alif lam mim 30 pahala. Kemudian nanti 1000 bulan tu. 1000 bulan tu kalau kira tahun 80. Allahu Akbar. Banyak ni banyak, tu banyak, ni banyak. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa kerana kepercayaan kepada Allah dan dia duk kira tu banyak, ni banyak, ni banyak, sebab nak cari bekalan untuk di akhirat nanti. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lepas. Dan Allah sebut menjadi orang yang bertakwa sangat baiklah. Semoga kita mendapat kebaikan yang Allah janjikan ni. Dan alhamdulillah, itulah dia kehebatan Al-Quran yang menceritakan tentang bulan Ramadan dengan bahasa yang cukup indah, cukup hebat. Sebagai juga nak beritahu, itulah dia kehebatan Al-Quran. Dan itulah yang kita kena pulun di bulan Ramadan ni. Tadarus, 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 insya-Allah. Apa yang baik pada Allah, apa yang lemah pada diri saya sendiri. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Syukran, syukran, syukran.